Ya, dah on balik. Dia baru dah. Handphone terkejut rasanya kan. Tengok Nurul membebel-bebel pagi ni. Dia pun merajuk lah dia punya phone ni. Tiba-tiba kejung dia. Dia cakap lah kenapa lah tuan dia kan semangat lebih pagi ni kan. Itu dia jadi macam tu. Okey, lepas kita buat macam ni, untuk ini menghindari kekeliruan lah kan. Menghindari kekeliruan. So baru bila macam ni kita tekak, baru kita potong. Ini kalau kita potong tangan tu sekeping-sekeping lah. Tapi kalau kita potong tangan tu 2 keping sekali, boleh lah. Merajuk phone-nya. Okey, dah siap dah. Borak dah siap. Nurul kalau time menggunting, dia menggunting je semua tau. Dia Nurul tak menjahit. Sekarang Nurul nak gunting baju budak. Baju budak pula. Okay, ni nak buat baju dress. Baju dress dalam ni dia ada dia punya pola dia. Sangat-sangat tengok Nurul buat kerja. Mak pun dah rajin berjahit. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Buat baju apa tu Nurul? Tak tahu nak cakap. Dah macam-macam baju dah Nurul potong pagi ni. Tapi kan kalau Nurul pagi-pagi tu, benda mana yang susah Nurul akan buat dulu. Benda yang susah Nurul akan buat dulu. Ni. So ni ada pola dress kan. Dalam nota tu ada pola dress. Pagi ni Nurul nak buat dress lah. Ini adalah kain lebih dulu. Ada buat baju mak dia. Ada yang ingat tak mak dia Nurul buat baju kembang dulu tu? Itulah tak komen. Nurul ingat dah tak ada orang tadi tu kan. Tiba-tiba phone dia merajuk sebab ni tak pastilah cukup ke tak dia punya ukuran budak ni. Alhamdulillah dah sampai. Yang belum sampai itu harap bersabar ya. Yang Kak Min dengan Kak Nani tu dia lambat lah dapat. Dah duduk jauh-jauh. Coba duduk dekat Meru ni Okey, hari ni buat baju anaknya pula. Buat baju anaknya design yang sama. Baju maknya pun dia tak ambil tu, yang Nurul tak buat. Patutnya kan masa raya tu nasib baik Nurul sabar. Kau tak Nurul dah jual dah baju. Belum diambil lagi Kak Wei baju tu raya. Hari ni Nurul nak dia dah telefon baru Nurul nak buat baju anaknya. Hari tu Nurul dah tanya, dia kata dia nantilah Kak ambil. So sekarang lah baru Nurul akan buat baju.
Kena ada mood. Kita kena ada mood tau. Tak ada mood kena paksa juga ada mood. Dulu memang kadang-kadang tu malas tu ada. Memang selalu datang malas, tak nak buat kerja tu ada. Tapi kadang-kadang kita fikir kerja kita ni kalau kita tak buat, besok kita juga yang buat. Tak ada orang lain boleh tolong. Tak, kita buat hari ni macam kita tangguh. Besok kita juga yang buat. Jauh dari Sungai Petani ya kak, Kedah. Kedah tu ada kampung Aceh dekat sana. Nur pun belum sampai lagi. Share lah macam mana nak bagi mood tu tak malas-malas. Orang lah share, komen dekat sini. Share lah. Nak bagi tak malas nak menjahit. Kalau Nurul punya kan, Nurul punya sendiri nak motivasi diri sendiri tu, kalau kita tak nak malas tu, pagi-pagi jangan dengar membawang dulu. Kan kita kena dengar. Tengok Cikgu Nurul cepat buat kerja. Ini sambil borak ni buat kerja sikit-sikit je. Pagi-pagi tu kena dengar motivasi dulu. Lepas tu sebelum tidur dia kena listkan kerja. Jadi malam tu kan kita ini nak motivasi lah, nak bagi diri sendiri rajin. Nak bagi diri sendiri rajin. Allahu Akbar jatuh. Yang semalam Nur Asnida yang masukkan duit semalam hari dah postkan semua. Okey, yang masukkan duit semalam hari dah postkan semua. Pukul berapa? Pukul 5 petang semalam hari dah postkan dah. Okey. Haris ni dia buat kerja dia ni. Ni Nina ni orang muda-muda ni kena rajin sikit. Nanti WhatsApp Haris. Okey, ini sedikit tips lah apa yang Nurul buat supaya Nurul tak malas. Yang pertama tu kita kena ada matlamat tau. Kita ada matlamat. Kita buat benda ni semua untuk apa? Kita menjahit, kita bekerja sampai macam orang kata apa ya? Macam orang tak tahulah nak cakap. Yang kalau orang tengok lah macam orang ni tak cukup makan ke apa ke, tapi biarlah orang lain nak bercakap. Yang penting tu kena set matlamat dulu. Okey, kena set matlamat kita ni apa yang kita nak capai. Dia itu adalah yang first lah. Kemudian bila bangun sebelum tidur kita kena tulis. Pernah tak puan-puan semua, akak-akak semua pernah tulis tak apa yang kita nak buat esok? Nampak kecil comel tu. Nurul memang diet kak. Sekarang Nurul memang dah lebih terarah Nurul punya diet sebab Nurul ambil nutrisi dari Herbalife sekarang baru seminggu. Ni. Jadi Nurul ni sampai sekarang Nurul just minum yang ini je. Ini tengah nak buat peplum lah ni. Ini tengah nak buat peplum. Tapi tengok peplum tu dapat semana dia punya kain lah. Ini saya tengah nak buat peplum. Dia design dia lebih kurang macam ni, tapi yang bawah ni Nurul tukar peplum. Okey, kita sambung yang tadi macam mana Nurul manage Nurul punya hari-hari tu. Nurul memang dari dulu lagi single mother kan, dulu lagi dari anak kecil-kecil lagi, Haris kecil, Ifah kecil, semua kecil, tapi Nurul ambil seorang dah.
Nurul ambil seorang yang tolong Nurul buat kerja-kerja rumah. Tapi Nurul tetap ada dekat ini kan Nurul punya phone ni memang hang gila dah ni Aduh hai. Tapi tak apa, bersabarlah. Tapi Nurul punya semangat. Sekejap, ini Nurul minta 5 minit. Allahu Akbar. Bersihkan telefon kejap. Phone Nurul dah penuh. Nanti minta Haris buanglah apa-apa benda macam penuh sangatlah dalam phone ni. Okey, ini ukuran dia. Sekejap Nurul buat dulu ukuran. Borak-borak juga kerja kena siap. Bahu dia 11 inci. Tangan 16. Dia punya dada 23. Pinggang 21. Punggung 26. Labuh 40. Labuh baju 40 siap. Dia punya bahu ke pinggang tu 11,5. Okey. Okey, Haris, Umi punya internet okey dah? Okey. Dulu kan Nurul malas nak menulis. Dulu Nurul malas nak menulis. Apa-apa pun memang malas lah. Sampai sekarang ni masih malas lah juga. So sekarang kita sebelum tidur tu, aduh kenapa Kak Min? Okay, so sekarang kita sebelum tidur tu kan, kita kena jadualkan. Kena jadualkan apa kita nak buat pagi esok, bermula daripada bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Try buat. Alhamdulillah. Okay, itu adalah first yang Nurul cuba ubah. First Nurul cuba ubah dia macam tu. Kita senaraikan. Tulis besok baju siapa-siapa nak kita siapkan, nak buat live pukul berapa, nak pergi sana sini pukul berapa. Semua ada list tu tau. Macam jadual budak-budak sekolah kan. Pukul sekian-sekian kita buat sekian. Kena buat macam tu. Jadi bila satu dah buat, tik. Satu dah buat, tik. Itu adalah first Nurul nak manage Nurul punya masa. Jadi merasa kalau tak buat macam tu, jadi macam terbuang lah masa tu. Lepas tu kita kena pagi-pagi tu kan, bangun awal pagi. Bila kita bangun awal pagi tu, dia semangat dia lain macam tau. Dia semangat dia lain macam. Kita bangun sebelum subuh, walaupun kita tak buat apa, kita bangun awal. Mood dia tu dia lain kalau kita bangun awal pagi. Lepas tu kita kena apa? Kawan-kawan kan, circle kita tu. Okay, ni Nurul turunkan dalam 3/4. Ini Nurul keluarkan dalam 2,5. Okay, ni buat pola tak boleh lah borak dulu ya, nanti salah. Okay, dia punya dada ni berapa? 24. Ni dah lama ni. So Nurul kena tambahkan dulu 24. So kalau yang budak ni dia punya lilit tangan dia 11 inci. Okay, bila macam ni kan 11 inci, dia lebih kurang cara buat tu sama dengan orang dewasa. Tapi kalau Nurul budak-budak tu, Nurul tak ambil lagi dari bahu atas ni. Okay, tak tahulah bila sampai itulah kan nampak macam mana. Okey, kalau Nurul kan buat yang untuk baju budak ni kan, dia tangan tu selalu kita labuh ketiak. Nurul akan ambil daripada tepi ni
sampai ke bawah. Tapi untuk ketiak kan, untuk ketiak kanak-kanak Nurul terus ambil dekat sini. Daripada bahu ni Nurul terus ambil ke sini. Sebab dia nanti mesti dia kena tambah juga. Okey, kemudian kita buat 24, kita campur dengan kita bahagi dengan 4. Jadinya 6. 6 duduk sini. Lebih dalam 1 inci ataupun 1 suku, biar dia besar sikit. Okey. 1 inci pun boleh, tapi budak Nurul akan buat lebih sikit lah. Sebab ni kan kurus anaknya. Ni pun dia pakai sekejap je. Jadi kena tambah minimal lah 1 inci. Tapi ni mak dia cakap buat besar sikit, jadi Nurul besarkan sikit. Tapi besar sangat tak boleh lah, 1 inci je. Walaupun dia cakap nak besar, takkan nak pakai sampai 4-5 tahun kan. Waalaikumsalam. Coba komen lah, nanti Nurul ingat handphone Nurul mati pula. tak ada respon dekat handphone ni kan. Tak ada share ke, tak ada like ke, tak ada love ke. Nurul ingat Nurul cakap sorang-sorang. Okey, kemudian bahu ke pinggang dia adalah 11.5. Ini dalam 4 bulan lepas. So sekarang ni Nurul akan buat dalam 11.5. Tak nak lah labu sangat. Dia baju budak ni, kita tak macam tak ada formula lah, yang sangat-sangat apa tu tahu. Dia macam feeling kita tu dia lebih sebenarnya. Kalau kita nak buat baju budak-budak ni, kita feeling kita tu kena memang kena berfungsi lah sikit. Dia tak boleh nak ikut sangat dia punya formula tu. Dia kena macam ni kan, 3 suku. Tak boleh. Nurul memang besar-besarkan sikit ni kalau baju budak ni. Ni nanti Nurul akan buat tali lah, sebab budak kan. Nurul akan buat tali. Jadi Nurul buat 2 inci besar. Dia memang feeling lebih bila kita buat baju budak-budak. Ni Nurul kira buat sama lah. Okey, kemudian ni kita kena naikkan macam ni. Naikkan, kemudian kita turunkan sikit. Okey. Ini kenapa Nurul buat 4 segi macam ni? Sebab nanti dekat pinggang tu Nurul akan tambahkan tali reben tu supaya dia boleh ikat ke belakang. Kita buat tali. Okey, ni kita buat macam ni. Ini dia masukkan lebih kurang lah dalam kalau 3 suku terlalu apa kan. Lebih kurang. Ni pun 3 suku juga masuk. Okey. Dia baju budak ni jangan salah, dia kita feeling lebih. Okey, sekarang Nurul nak ukur. Mana Nurul punya tali tip? Okey, nanti time rehat Haris dalam pukul berapa Haris? 12 ke 1? Haris, okey, sesiapa yang nak dapatkan buku kan, atau nak tanya apa-apa ke, Haris dah masukkan dalam Facebook group ke belum? Boleh, Haris akan WhatsApp dalam pukul 12 nanti. Sekarang dia tengah ada kelas. Dia tengah fokus lah tu. Okey, dia punya keliling ketiak tu dalam 11 inci. Okey, ni ada dalam 14 inci. Dia long. Yang ini nanti dia akan ada dot tau. Nurul akan buat dot juga. Walaupun baju budak-budak, belakang tetap buat dot supaya nampak cantik. Kita buat dalam 3 inci je. Okey. Ni nanti Nurul akan buat dot belakang je, depan tak ada dot sebab Nurul nak pasang tali. Jadi biar baju tu dia besar sikit. Dekat pinggang tu dia biar besar sikit.
Okey, so depan ni tak payahlah nak turunkan banyak sangat. Okey, dalam 3 inci je dah boleh. Dekat sini dalam 2,5. Lepas tu kita buat macam ni lah. Ya kak, ilmu yang kita dapat dulu-dulu kan tahun 90-an tak sama macam sekarang. Kak perasan tak? Sekarang ni baju kedah pun dah pakai, dah macam baju tidur dah kan. Ada moden, semua nak moden kan. Baju kedah moden, baju kurung moden, semua moden. Lepas tu kita tengok kebaya sekarang. Orang dah buat macam-macam. Jadi kita ni kena ikut perkembangan, kena ikut ni. Kalau tak, orang tak akan tempah dekat kita. Orang akan cari orang yang boleh buat design pelik-pelik. Tengoklah ada turban ke apa dah, semua tudung dah macam apa, baju berkepuk-kepuk sana, kepuk-kepuk sini. So kita kena ikut juga. Kan, kena ikut juga sekarang ni apa yang berlaku lah. So kalau kita tak ikut, kita ketinggalan lah. Okey. Nurul, untuk budak-budak ni Nurul tak ada betul Kak Izzah. Untuk budak-budak ni Nurul tak tahu dia punya apa namanya? Dia punya formula tu tak ada yang spesifik sangat, tapi kita gunakan formula orang dewasa, tapi kita adjust sikit. Kita adjust. Okey, kemudian kita nak buat tangan. Kita dah ukur tadi dapat 14 kan. Dia kena longgar sikit, senang budak-budak ni. Okey, ni 6,5. Okey, jadi 13,5. Kita bahagi 2. Ukur balik. Okey, 13,5. Kita bahagi dengan 2. Kita tolak dengan setengah inci. Sama, formula dia tetap sama. 6 satu mata. Kita akan sentiasa ketinggalan kalau kita tak ikut perkembangan, tak ikut situasi. Okey, lengan. Kena naik Kak Isa, kena naik. Sebab kan dia kalau kita tak naik, kalau tak naik, dia naik ni untuk apa? Kan kena tahu bila kita buat, kena tahu. Okey, kalau kita buat dia ni tak naik, nanti bila dah siap baju tu, Kak perasan tak dia punya line ni, yang ini akan naik ke atas, yang line ni akan turun ke bawah. Kalau kita tak naikkan. Bila kita tak naikkan, bila kita jap, Nur ambil baju Haris. Haris tolong ambil baju peplum yang hitam ni. Ni yang dekat tepi ni. Yang tepi sekali tu. Okey, kalau kita tak naikkan kan, dia jadi macam ni lah. Ni hanger dia tak cantik. Kalau kita tak naikkan, okey, kalau kita tak naikkan, lepas siap baju, dia punya ni nanti akan naik ke atas macam ni. Tepi dia akan turun. Tepi dia ni dia akan turun. Macam tu. Jadi kena naikkan. Berapa inci naik? Dalam setengah. Tengoklah, kalau macam breast kita besar, kenalah buat dat sisi juga. Oh, Kak Izzah sayang, Kak buka buku ni nampak tak? Dia punya ni kan. Dia ni nampak. So kalau macam yang dia punya special sikit kan, macam dia punya dada besar ke apa semua, tetap kita akan terapkan yang pola kurung moden tu. Kita kena buat dat sini juga. Okey, dia kena turun dalam dekat sini. Turunlah kalau macam yang breast besar tu, turunlah dalam setengah ke 3 suku. Nak lagi cantik, kita kena kepit dekat sini. Buat zip dat dekat sisi ni. Kena bagi jatuh sikit. Dia sama macam yang formula yang kita buat kurung moden. Ni nampak. Ini kalau buat ni, dia punya breast lah kan.
Jadi tak nak dia punya baju tu naik ke atas. Jadi bila pakai, perasan tak bila orang buat baju peplum tu, dia punya ni naik macam ni. So dia punya line dekat sini dia turun bawah. So nanti kalau kita dia turunkan dekat depan tu, bila kita pakai dia sekata je, rata je macam tu. Dia macam tu. Okey, ada orang lagi ke? Nurul cakap sorang-sorang, tak ada yang komen pun. Tak ada yang komen pun kan. Cakaplah sorang-sorang si Nurul. Okey, budak-budak kita naikkan tak payah banyak lah, dalam 3,5 je. Kemudian kita buat macam ni. Dia punya lengan tu dalam 3,5 ni, dalam 11. Oh ada. Ingatkan dah tak ada dah semua. Okey, labuh tangan 16 inci. Okey, kemudian dia punya ujung tangan tu 7 inci. Oh ada je, ingatkan dah tak ada. Kan tak masak kan Izzah, dah lambat. Dia buat macam ni je. Yang mana tak ada pembaris tu kan, buat dot macam ni je. Berapa umur budak ni? Nurul pun tak pasti. Dia punya dada 24. Budak lagi ni Nurul pun dah tak ingat wajahnya dah. Tapi dalam darjah 3 macam tu rasanya kot. Kan nampak comel kan tangan dia. Okey, sekarang Nurul nak tunjuk buat peplum dia. Dia sebenarnya boleh terus potong pada kain. Tapi tak nak lah, biar nak tunjuk ni. Tak borak-borak sekarang mengantuk kan. So dia sebenarnya dia punya ni kena ukur, tapi Nurul nak tunjuk kan. Tak payah ukur lah, kita tekap je pola ni dekat sini. Ini Nurul buat ni kita nak ukur dia punya keliling tu lah. Tapi Nurul tak ada buat macam ni. Nanti Nurul apakan balik. Kita ukur, tapi dia lepas kita buang dat tu lah. Lepas kita buang dat, dia sebenarnya ada cara nak ukur tau. Nak cara senang tanpa ada pola. Apa Nina? Nina ulang balik sayang, apa tanya tadi? Macam mana buat dress bayi 6 bulan? Alamak, dah lama tak ada baby dah. Bayi 6 bulan dia ada tu, ada macam mana selalu kan buat baju bayi 6 bulan tu, buat dress tu dia tak ada tangan. Dia buat tak ada tangan. Kejap, tu kena study balik. Sebab kan dah lama tak buat baju baby dah Nina. Buat baju yang 4XL yang banyak. Kadang yang tu memang dekat luar kepala. Baby ni jarang pegang. Tak apa, tak not. Nanti cikgu tolong jawab ya Nina. Allah, Kak Syarifah kita dah sampai ke JB dah Kak. Tak tahu dia cakap buat apa. Okey, Nina nanti tak apa. Nina ni muda lagi kan? Baru 22 ya. Berapa Nina umur? Nanti saya tolong jawabkan ya. Ha? 22? Oh, bayi Haris lah. Haris, tambahkan air panas lah. Apa dia? Kena ada poin penting.
Oh, sorry. 22 tahun sebaya Haris lah tu. Okey, kita kena ukur lah benda ni. Kita ukur. Dia sebenarnya nak buat pola kan, tak nak buat pola dekat sini. Kita kena ukur benda ni. Lepas tu kita kena ukur semualah. So 6 suku ni kalikan 4. 6 suku 6.25 kali dengan 4. 6.25 kali dengan 4. Dapatnya 25 inci. Okey, 25 inci. Kita bahagi dengan 3. 8.3. Untuk dapatkan dekat sini. 8.3. Itu kalau kita ambil separuh bulatan. Separuh bulatan tu berapa? 180 darjah. Dia ada dua cara kan? Ada cara 360 darjah, kemudian ada cara 180 darjah. Okey. So kalau kita tak nak buat macam tu, kita confuse macam mana, kita boleh buat ikut pola ni lah. Kita buat pola ni. So 6 suku. Kena dapatlah dekat sini 6 suku. Ini adalah cara yang paling, ini cara yang paling bodoh lah kalau kita malas nak kira-kira. Kalau kita malas nak kira-kira, kita buat cara macam ni. Okey, ini kalau cara yang mana kita tak nak pening kan, kita guna je tekak kertas. So kita buat macam ni. 6.3. Kita buat macam ni. So dia punya ni dekat sini. Ini adalah cara yang paling malas. Tak nak kira-kira. Kita akan tekap macam ni. So kita ambil dekat sini, kita kira dekat sini berapa. Ni 4 inci. 4 inci. 4 inci. 4 inci. 4 inci. Okey, ini kalau kita ambil belah belakang ke? Betul belah belakang. Kan, so nanti dia punya ni akan samalah macam ni. Kan, dia akan sama. Kita kena ukur lah balik. Dapat 6 suku. Lepas tu kita ukur lah. Baju ni tadi dia labuh dia 40 inci kan, 40 inci. So sekarang ada berapa inci dekat sini? 40 inci labuh baju. 40 labuh baju. Kemudian kita ukur dekat sini tadi, kita akan ambil dalam 12 inci. Tolak 12 inci. So kena ada 28 inci. So daripada bulatan ni, okey, ini adalah cara yang kita menggunakan pola. Kalau kita tak gunakan pola, kita potong terus pada kain, ada cara nak mengajar dia. Tapi lebih selamat kita gunakan pola. Bila lebih selamat kita gunakan pola. Tak ada resiko. Kita bila buat pola tu tak ada resiko. So dekat sini kita ukurlah balik, dia kena sama dengan ni. Kena sama dengan ukuran ni setelah kita tolak dad. Sebab nanti kita buat dad dekat baju je kan, dekat dia punya bulatan ni kita tak buat dad. Kita ukur dulu yang ni. Kemudian kita ukur dekat sini. Melengkung macam ni. Okay, ni dapat dalam 6 suku. Dia dekat sini 4. Kalau dekat sini 4 kena sama. Okay, daripada sini kita ambil ke sini untuk labuh kain. Kan, daripada bulatan ni lah. Daripada bulatan ni kita kira dekat sini. Okey, 28 inci. Lepas tu ini pun 28. Kena samalah terus. Kalau kita gunakan pola ni lebih selamat. Tapi kalau dah terror tu terus potong atas kain boleh. Tak apa. Cuma kalau pola kan kita lebih senang bila kita nak tekap atas kain tu. Dia macam ni. Ni dia dekat atas ni. Lepas tu kita bawa je berjalan macam ni.
Kan dia macam ni. So kita ni lah. Okey, nanti kita gunting lah. Sebelah tak nampak. Untuk dewasa sama. Betul. Sama cara dia. Okey, dia cara nak potong ni ada macam-macam cara kan. Nurul pernah tunjuk dulu masa baju mak dia tu, kita kirakan 2 keliling pinggang, lepas tu kita bahagi 3. Okey, dia ada yang bahagi 3, ada yang bahagi 6. So macam mana situasi bahagi 3, macam mana bagi 6, itu episod akan datang. Hari ni kita tunjuk yang macam ni. Okey. Tu sebab kena sentiasa follow Nurul. Tengok hari-hari, tolong share dulu, bagi Nurul semangat sikit. Dia nak potong ni, ilmu ni kita kan, kita kona sana kona sini janji dapat sama. Cantik sangat-sangat. Cantik sangat-sangat Nina. Dah tengok tak baju saya yang hari tu, yang warna putih tu? Sangat-sangat cantik. Saya adalah memang penggemar Moskrip dan Lycra. Tengoklah baju saya pakai ni, daripada tudung sampai ke baju ni semua. Ini Lycra, ini Moskrip. Semua memang saya punya baju Moskrip dengan Lycra. Silakan Kak Mina share. So kan, walaupun Nurul share cara macam ni, dia ada cara lain lagi mudah. So kadang-kadang bila Nurul potong baju yang macam ni, gunakan teknik yang ni, nanti guna teknik yang lain. Tapi dia jalan banyak, tapi dia punya tujuan tu samalah. Okay, ni kita gunting. Ini kan kalau nak dapatkan lingkaran yang sangat-sangat besar, so kita bagi macam ni. So nanti dia akan ada 4 keping macam ni. Tapi kalau macam silap dulu. Ini kalau kita nak buat besar. Tapi kalau macam kita nak buat yang macam separuh lingkaran, ni yang macam ni kan. Tunggu dulu satu-satu. Nanti Nurul akan potong lagi satu cara. Ini kalau nak buat yang keliling penuh betul tu berapa? Berapa darjah? 90 kali. Ini yang cara untuk 360 darjah. Tapi kain tu tak cukup. Kain tu tak cukup. Ini kalau kita nak buat 360 darjah. So ini kita kena potong 2 keping. Ini cara yang ini kan, bila ada kain. Kalau kain kita buat macam ni, 2 keping depan, 2 keping belakang, lipat 2. Depan lipat 2 macam ni. Ini memang besar, kepuk dia memang besar. Kan? Selalu kalau macam ni kita akan potong macam ni lah, ni dilipat 2 macam ni. Tapi yang ni tak cukup. Yang ni tak cukup kain. Ini 360 darjah. So ini adalah suku daripada keliling pinggang. Ini adalah suku daripada keliling pinggang. Okey. Tapi kalau kita kain tak berapa banyak, kita boleh buat 180 darjah. Yang ini memang akan dapat macam baju alung tu, tapi tu tak juga. Itu 180 bukan 360. Okey. Ini dia akan lebih cantik dia punya kembang dia. Ini ingat ya, ini adalah tadi suku daripada pinggang. Jadi kalau kita nak buat bawah dia ni, kain dia kena lipat 2. Okey, kita lipat 2 sama ada macam ni. Sama ada macam ni kan. Ataupun kita pasal pada serong. Dia janji kita lipat 2 baru kita tekap. Kalau buat sekeping nanti tak jadi, sebab ini pinggang dia hanya suku kan. Pinggang dia hanya suku sahaja. Okey, bila kita buat macam ni, kain dia kena lipat besar lah. Lipat 2 macam ni baru kita tekap benda ni. Kain dia lipat ni lipat 2 macam ni. Ni kain pendek, kain kecil tak cukup. So macam ni.
Kita kena letak salah satu tepi ni macam ni. Dia macam ni. So kena ada dua macam ni. Ini 360 darjah. Ini memang untuk yang memang dia besar dia punya peplum dia. Kena ini jangan silap, ini adalah suku daripada pinggang. Suku daripada pinggang. Ini adalah salah satu cara dia nak dapatkan besar dia punya peplum tu. Okey, Nurul tunjuk satu lagi. Kalau punya kain yang besar, kita boleh buat macam tu lah. Tapi kalau kita punya kain tak besar sangat, kan, macam ni. Yang tadi tu memang cantik kejadian dia, kembang. So bila siap, dia punya bawah tu macam donat lah. Dia memang keliling besar macam tu. Okay, so yang ini sebab kain dia sikit je kan. Ni kain dia tak banyak. Jadi Nurul dapat ambil dia macam ni je. Yang tadi tu memang 720 je. Dia memang kembang macam donat. Yang itu bawah saja pun dah 3 meter. Berapa? 1,5. Kalau yang bulat macam tu tadi mungkin dalam 5 meter lah macam tu. 5 atau 6 meter. Bidang 60. So yang ni kan, yang ni dia kain dia lebihan daripada mak dia hari tu. So yang ini terus Nurul potong kat sini lah. Ni kita ukur macam ni kan, kita letak macam ni. Tapi dia bila letak macam ni dia jadi saya ingat dia lurus macam ni, kita tak nak lah. So ni kan tadi 6 suku. So kita kira lah dekat sini 6 suku. Ini adalah cara-cara yang paling mudah lah. Mana Nurul punya kapur? So ni dalam 6 suku. Dia ada cara dia nak ukur kain tu. 6 suku kali 4. Ini tadi dekat kita ambil dalam 8.3. Kejap ya, nanti Nurul akan tunjukkan macam mana formula dia. Okey, 8.3. Okey, kalau ikut cara kira-kira, kita untuk dapatkan dekat sini tu, Nurul ambil atas. Keliling ini kita ambil 4 kan. Terus kita kira dalam 4. Ini 6 suku. Okey. 6 suku. 6.25. 6.25 kita kalikan dengan 4. Sebab dia kelilingkan 4, ini adalah suku, kalikan 4. Dia dalam 25 inci. Kemudian kita bahagi 3. Dapat dia 8.3 sekian macam tu lah. Tu yang kita ambil dari bucu ni. Kita bawa ke sini, kita ambil 8.3. 8.3. Mana kapur putih. Okey, 8.3. Okey, so bila kita ukur macam ni kan, kita tekan macam ni, dia dapat.
Nampak? Bila kita ukur kan, ini kan kita lipat 2. Kita lipat 2 macam ni. Tertekaplah macam ni, tengok. Okey, tak ada pun yang tulis. Nanti tanya lagi dekat Nurul. Keliling pinggang bahagi 3. Dia sebenarnya ada tolak 1 inci untuk zip. Tapi ni Nurul tak ada tolak lah, sebab ni depan kan. Tolak 1 inci untuk zip. Ada yang tulis pun, nanti tanya dekat Nurul lagi, merajuk lah, tak nak jawab. Okay, so dari sini kita turunkan dalam 28 inci. 28 inci. 28 inci. 28 inci. 28 inci. Terus sampai ke sini 28.